Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari. Kita bertemu lagi hari Selasa ini, 21 Disember jam 12 tengah hari. Dan terima kasih bersama dengan kami, saya Farin Ahmad dan juga Sugita Chandra. Ya, Farin. Seperti mana yang kita tahu, anda pun dah sedia maklum dengan keadaan di negara kita buat masa sekarang. Keadaan banjir di sekitar Kuala Lumpur, Pahang, Shah Alam lah. Kalau kita yang dekat ni, ya pastinya Shah Alam yang kita pastinya telah membawakan perkembangan untuk anda semalam. Fiza dan saya telah ke beberapa lokasi. Tapi lah Farin, kalau kita lihat hari ini, sememangnya cuaca semakin pulih, semakin nampaklah sinar, literally orang kata sinar cahaya hari ini. Tetapi di Pahang, kalau kita baca laporan yang dikeluarkan di Kuantan dan terutamanya di Pahang lah, Kuantan cuaca semakin buruk nampaknya. Dan kalau kita lihat kepada keadaan semasa, seperti mana yang Sugi katakan tadi, memang benar keadaan memang semakin baik, tetapi apa yang menjadi sesuatu yang cukup penting sekarang ini adalah proses ataupun misi menyelamat dan juga memulih di beberapa kawasan. Dan kalau kita lihat sebenarnya di Kelang ni Sugi, di Kelang, di kawasan Sri Muda, sememangnya kita dah tahu keadaannya sangat-sangat kritikal. Tetapi malam tadi rakan-rakan saya di sekitar Banting, Hulu Langat dan sebagainya berkongsikan kisah yang berbeza di mana ada juga tempat-tempat yang airnya semakin naik pula. Betul. Dan bercakap mengenai Hulu Langat, Farin, semalam saya telah sempat bercakap dengan salah seorang sukarelawan. Dia berkata yang ramai tidak tahu mengenai situasi di Sungai Lui. Sungai Lui. Jadi mungkin anda pun boleh mengambil tahu keadaan di Sungai Lui. Kalau anda boleh memberikan bantuan, bolehlah anda menghantarnya ke pusat-pusat yang menerima bantuan. Sebab jalan ke tempat tu memang sudah teruk. Jadi kita jangan menyusahkan pihak yang sedang membaikinya lah ya. Jadi ambil tahu apa update terkini berkaitan dengan banjir dan rakyat Malaysia, saya kira sekarang ni Farin, semua orang sedang memberikan bantuan tidak kira besar ataupun kecil. Sememangnya secara kebiasaan kami di Wanita hari ini pada setiap hari Selasa akan berkongsi tentang resepi, masakan dan sebagainya. Tetapi sebagai kami yang cukup prihatin dengan isu ini, hari ini kami bawakan anda untuk bersama-sama kami di Wanita hari ini sebagai sebuah keluarga Malaysia yang prihatin. Jadi itulah yang kami akan kongsikan sepanjang hari ini. Teruskan bersama kami. Kami akan menghubungi dan akan berkongsi situasi semasa di lokasi-lokasi yang berbeza. Dan kalau kita lihat tadi kita dah menyentuh sedikit tentang situasi di Pahang. Tapi kali ini kita ingin menghubungi sendiri seorang individu yang banyak membantu dalam misi bantuan di sana. Kita terus saja bersama dengan Datuk Khaizer Abdul Ghaffar yang kini berada di Jengka Pahang dan kalau kita dengarkan tadi mungkin terputus talian, tapi tidak mengapa. Okey, sambil-sambil itu juga Sugi, kita juga boleh membuat sumbangan kepada tabung bencana. Betul tu Farin. Kalau anda di rumah ingin memberikan sumbangan anda bolehlah membuatnya melalui Media Prima di mana tabung bencana NSTP bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Sumbangan anda boleh disalurkan ke akaun Maybank atau cek atas nama tabung bencana NSTP Media Prima dan dihantar ke alamat yang seperti tertera di kaca televisyen sekarang ini. Jabatan Komunikasi Strategik Media Prima Berhad, tingkat 4, Anjung Riung, Balai Berita, Jalan Riung, Bangsa. Baik, kita telah berjaya menghubungi semula Datuk Khaizer Abdul Ghaffar yang kini berada di Jengka Pahang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat baik hari, Datuk. Mungkin boleh berkongsikan dengan kami keadaan di sana Datuk. Keadaan di sini banjirnya, air masih sedang turun. Jadi peserta-peserta di PPS masih berada di PPS tadi dengan kurang lebih 35 orang mangsa. Jadi sekarang ini kita dah hantar bekalan-bekalan bahan keperluan semasa banjir di Kampung Gintung dan Kepuas. Kerana ada tempat penginapan semua di dalam dewan yang kita sediakan. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan, adakah diramalkan yang keadaan cuaca akan bertambah pulih ataupun dijangkakan hujan akan turun lagi di Kuantan? Di mana Datuk berada?
mengikut laporan cuaca, dia akan mula balik pada hari Khamis ini, insyaAllah. Betul. Jadi air sekarang di sungai masih bertahan. Okey, bermakna adakah ini bermakna aliran air menyurut itu sangat-sangat perlahan, Datuk? Sangat-sangat perlahan, ya, betul. Okey, dan dalam keadaan... silakan. Dia keadaan dia, air sekarang masih tengah, masing-masing tengah satu tempat. Dan di hujung Sungai Pahang ni. Jadi air masih bertahan di sana. Hujan bila masa lagi akan turun. Okey, jadi sangat-sangat dalam tahap berjaga-jaga sebenarnya. Dan dari segi bantuan apa dan bagaimana ianya disalurkan, Datuk? Okay, bantuan yang saya salurkan dengan atas NGO SSQ Tuan Kalbu ni tadi, kita mengantar keperluan untuk harian seperti beras, gula, tepung, ayam, daging, melok. Ini kita utamakan. Dan dalam segi keselamatan SOP kita hantar untuk muka pada masa-masa banjir sana. Jadi Datuk, mungkin Datuk juga boleh kongsikan, adakah sekarang ni misi untuk menyelamatkan mereka yang mungkin masih lagi tersekat sedang berlaku ataupun bagaimana, Datuk? Keadaan di sana kita mengawasi daripada ketua kampung kita di sana, memerhati keadaan masa-masa banjir. InsyaAllah kita akan mengawasilah apa keperluan yang kita bantu. Okay. Kalau kita lihat setiap tahun sebenarnya keadaan ataupun situasi banjir ini sentiasa dijangka di Pantai Timur. Tapi apakah keadaannya sekarang, Datuk? Adakah ia berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya atau lebih luar biasa pada tahun ini? Daripada tahun ini kita menengok keadaan cuaca memang luar biasa lah. Sebab masa air menurun, hujan turun dalam masa 48 jam. Air mendadak naik ke mana-mana kawasan yang rendah. Okey, baik. Dan kalau kita ikutkan laporan yang kita baca, Farin dan juga Datuk, mungkin kita boleh katakan yang mereka yang dipindahkan adalah menghampiri 15,000 orang di Kuantan. Ya. Baik, terima kasih Datuk. Jaga diri Datuk dan terima kasih atas usaha Datuk untuk membantu mereka di sana, Datuk. Sama-sama. Kita doakan semua selamat dan juga lancar. Baik, itu kisahnya di Jengka Pahang. Dan kalau kita lihat semalam kami juga berkesempatan di siaran wanita hari ini bersama dengan Fiza Sabjahan yang berada di sekitar kawasan Kelang dan juga Sri Muda. Dan apa kata kita terus kongsikan bersama dengan situasi yang kita kongsikan semalam pada hari ini. Kita saksikan. Berhikmat tanpa mengira penat dan lelah demi menjalankan tugas dan tanggungjawab buat negara. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM antara agensi yang turut sama memainkan peranan penting dalam memberi bantuan serta menjalankan operasi menyelamat mangsa yang terlibat dalam sesuatu bencana. Tidak terkecuali banjir yang tidak dijangka melanda Selangor sehingga menyebabkan sesetengah kawasan ditenggelami air. Berkesempatan meninjau lokasi banjir di Seksyen 25 Sri Muda Shah Alam dan juga di Banting Selangor, pihak APM sentiasa bersiap siaga dalam membantu mereka yang memerlukan. Dalam kawasan Taman Sri Muda ni sebenarnya kita pergi kepada kawasan yang sangat berisiko dulu. Contoh dalam rumah teres 2 tingkat, rumah teres tingkat. Sebab teres 2 tingkat ni dia boleh naik ke atas dulu. Andaian kita punya pengalaman kita, mereka ni ada masa untuk kita pindahkan balik. Yang setingkat ni memang kita beri keutamaan dululah. Dalam keadaan begini kita juga mengharapkan supaya kalau masih ada perhubungan, masih boleh berhubung lagi dengan kami ataupun kita punya pusat-pusat kawalan evakuasi ataupun dengan keluarga, just berhubung. Bagi kat kita dia punya the latest info tu. Itu penting tu, dua keadaan itu. Sebab kita masuk kat kawasan ni kita tahu perhubungan kadang-kadang sangat bermasalah lah. So kita tak dapat dia punya resipan lah. Satu. Dan yang kedua, oleh kena cut off dia punya elektrik, backup dia punya current tu tak ada. Yang ni kadang-kadang kena faham jugalah. Yang menyebabkan kami terpaksa melihat secara fizikal mereka tu untuk kita evacuatekan. So maknanya kita minta mereka juga harus menampakkan diri mereka untuk dipindahkan. Itu penting tu, pengalaman awal-awal kita itulah. Sebab pemindahan berlaku malam, kita takkan dapat nampak secara fizikal kalau tidak ada attraction daripada mereka lah. Untuk mereka yang berada di kawasan-kawasan yang berisiko dan telah
telah pun berdepan dengan risiko. Saya sentiasa menasihatkan supaya langkah awal mereka sendiri untuk berpindah, itu penting. Satu dia jangan banyak pertimbangan dalam perpindahan ni. Sebenarnya keselamatan tu yang paling utama. Sebab kalau kita tak buat begitu, nanti kita punya logistik dan manpower kita, apabila berlaku keadaan yang berskala besar pemindahan, kita dah tak dapat memindahkan kesemuanya dalam masa yang singkat. Kita terpaksa membuat keutamaan kepada mereka yang patut dipindahkan dulu. Banjir kali ini di sekitar Lembah Kelang, terutama yang melanda Selangor kali ini, boleh disifatkan sebagai luar jangka yang membuatkan penduduk tidak bersedia. Malahan, ramai yang terperangkap di kediaman mereka dan memerlukan bantuan. Dengan keadaan banjir yang semakin surut, diharap semua pihak dapat kembali ke tempat kediaman dengan selamat. Terima kasih di atas perkongsian dan laporan yang disediakan oleh sahabat kita Fiza Sabjahan, dan sikit sebanyak setiap pesanan dan juga nasihat diberikan oleh pihak yang pihak penguatkuasa harus kita sentiasa patuhi. Betul, Farin. Ramai lagi yang memerlukan bantuan. Jadi kalau anda tahu sesiapa yang memerlukannya ataupun anda terbacalah kat Facebook ke Twitter ke apa, kongsikan. Kita tidak tahu dari sudut mana bantuan itu boleh menghampiri mereka. Okey, baik Farin. Ini kita akan bersama dengan seorang lagi individu yang atas keprihatinan dirinya sendiri telah mengambil inisiatif untuk membantu bangsa-bangsa banjir. Kita bersama dengan Sharifah Nur Hafizah Said Abdul Aziz yang berada di Kelang, Selangor sekarang ini. Hai, selamat tengah hari Sharifah. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita panggil Hafizah. Okey, Hafizah sekarang berada di mana lokasi yang lebih tepat untuk kita kongsikan? Dan bagaimana situasi di sana? Ya. Kelang Bukit Raja. Okey, Bukit Raja. Dan kalau kita nak menceritakan lebih lanjut keadaannya di sana bagaimana, dan kalau kita lihat sendiri apa yang menarik perhatian kita dan harap dikongsikan menjadi inspirasi kepada semua. Fiza sendiri tidak mengira apa juga keadaan bila tengah orang susah tu, Fiza bantu ni. Boleh kongsikan kita? Okey, sebenarnya suami saya yang memang banyak bantulah daripada hari Jumaat hujan lebat tu, dia sendiri yang turun. Kira dia seorang-seorang je, memang dia tak ada bawa orang-orang lain pun. Faham. Okey, dan bantuan macam mana tu? Dikabarkan yang anda berdua, suami awak lah kan, menumpangkan orang yang tidak ada kenderaan. Betul ke? Betul, kita tak kenal pun. Macam satu keluarga Chinese ni, kita tumpangkan dia, naik dalam kereta tu 13 orang. Wow. Okey, tapi kan apa yang menarik perhatian saya pada peringkat lebih awal tadi adalah bagaimana inisiatif dan keprihatinan suami kepada Nur Hafizah ni. Apa sebenarnya yang boleh dikatakan menggerakkan hati dia untuk turun berseorangan diri, dan takkanlah sebagai seorang isteri Hafizah tidak rasa risau? Sebenarnya saya dah baru bersalin, tengah berpantang. Okey. Lepas tu dia fikir macam ni, dia fikir orang yang ada anak kecil tu, dia kesian, dia kata. Faham. Jadi dia kata kalau dia tak tolong, siapa lagi nak tolong? Sebab tak ada orang lain mungkin tak offer. Jadi dia tak apalah, dia offer diri dia. Mungkin dia nak bantu dari segi kewangan tak mampu. Jadi kereta yang dia ada ni, dia kata dia akan tolong orang. Siapa yang perlukan tak kira bangsa, dia akan ambil je, bawa pergi pusat pemindahan. Okey. Betul-betul. Walaupun kisah ini serba ringkas, Hafizah, tapi kita harapkan ini menjadi inspirasi kepada semua orang di Malaysia untuk menjadi warga yang sangat-sangat prihatin dan menolong tak kiralah siapa pun yang dalam kesusahan. Jadi sampaikan salam kami kepada suami Nur Hafizah ya. Terima dan kasih. terus jaga diri. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, salam. Itu dia seorang lagi yang mungkin seperti mana yang Hafizah katakanlah. Kita mungkin fikirkan apa keadaan orang di sekeliling itu. Kalau tak ada orang tolong macam mana? Itu adalah memang keprihatinan rakyat Malaysia lah, Farid. Bukan apa Zugi, kita menjadi seorang manusia. Manusia itu perlu ada rasa belas ihsan, rasa simpati dan kasihan. Jadi inilah, kita tak perlu nak kira apa-apa juga keadaan, asal susah kita tolong. Betul, itu je sebenarnya. Setuju sangat. Baik, sebelum kami teruskan lagi perkongsian perkembangan banjir, kita bersama dengan Anic World dalam segmen Tajaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua.
dan anda bersama saya Raja Sophie Raja Arif. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua antara rangkaian produk OBT. Yang pertama sekali, kami mempunyai 13 kod warna untuk lip matte daripada warna-warna natural sehinggalah warna-warna yang berani. Ini dia di antara kotak-kotak yang kami bawakan untuk hari ini. Dan selain daripada itu, antara bahan yang terkandung adalah seperti shea butter, honey oil, collagen, vitamin E dan juga argan oil. Bahan-bahan ini dapat membantu untuk melembapkan bibir anda dan anda juga boleh menggunakan di bahagian pipi sebagai blusher dan juga di bahagian mata sebagai eyeshadow. Baiklah, saya beralih kepada produk seterusnya iaitu liquid foundation. Kami mempunyai 2 kod warna iaitu light dan juga medium sesuai untuk penggunaan harian. Antara bahan yang terkandung adalah seperti SPF 30 yang dapat melindungi kulit wajah anda daripada sinaran UV. Okey, dan seterusnya adalah kami juga mempunyai two-way cake powder iaitu 3 kod warna, light, natural dan juga medium sesuai untuk penggunaan harian. Kalau anda nak cepat siap, kami sarankan untuk menggunakan dia kerana anda akan kelihatan seperti menggayakan foundation. Dan kami ada 2 produk terbaru, tapi sebelum itu jangan lupa terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini kerana kami mempunyai promosi yang cukup hebat daripada combo A sehingga combo E. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi, boleh terus melawati ke IG kami, insya-Allah. Okey, dan seterusnya produk terbaru seperti yang saya kongsikan tadi iaitu kami mempunyai eyeliner. Eyeliner kami berharga RM29 sahaja dan dia akan membantu anda. Bagi anda yang tak reti nak pakai eyeliner tu kan, kadang-kadang kita pakai rasa macam sengit sebelah. Hari ini kita akan bantu anda menyelesaikan masalah tersebut. Hanya perlu mendapatkan eyeliner kami sahaja. Dan juga satu lagi produk kami iaitu henna ataupun inai. Kalau dapat lihat memang cukup merah, anda hanya perlu menggayakan ataupun menggunakannya dalam masa 20 minit sahaja. Pastinya akan dapat memberikan impak yang cukup cantik dan cukup merah. Tapi kalau nak merah lagi, bolehlah pakai selama 1 jam. Jadi jangan lupa terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan rangkaian produk kami ataupun menjana pendapatan bersama dengan kami. Sekian daripada saya Raja Sophie Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raja Sophie. Baik, sebenarnya banyak lagi yang kami ingin kongsikan kepada anda. Tapi sebelum kita berehat, Sugi, saya ingin mengalu-alukan juga kepada para penonton seandainya ada sebarang perkongsian. Mungkin ada sebarang berita ataupun mungkin perlukan pertolongan dan sebagainya. Kami cuba membantu sedaya mungkin. Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tuliskan komen di situ. Dan seandainya ini juga mungkin salah satu inisiatif kami. Kalau ada sebarang IG story dan sebagainya, bolehlah tag kami WHI TV3. Kami akan cuba sedaya upaya untuk mewar-warkannya. Betul tu Farin. Dan ada seorang telah meletakkan komen di laman Facebook di mana berkata yang tak boleh memberikan bantuan sekadar doa saja. Tidak mengapa kalau anda tidak boleh memberikan bantuan dari segi kewangan ataupun apa-apa. Kita membantu dalam kapasiti kita sendiri. Tiada paksaan. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, baik, anda sedang menonton WHI dan masih lagi memberikan anda perkembangan banjir keprihatinan rakyat Malaysia, Farin. Kita boleh lihat di laman sosial di mana ramai yang berkongsi. Mungkin mereka bukan berkongsi untuk menunjuk-nunjuk sebenarnya, tapi untuk memberikan orang kata kesedaranlah juga. Kalau anda ingin memberikan bantuan, anda boleh memberikan melalui saya ataupun orang lain kan. Jadi kalau kita lihat paparan sekarang ni, ada yang memasak, menolong satu sama lain, satu keluarga ni memasak dan kemudian yang mengagihkan makanan kepada mangsa-mangsa. Comel ni daripada kecil lagi kita dah dididik dengan semangat keprihatinan. Dan bukan apa saya nak kata, Sugi, tentang kita menghulurkan bantuan dan sebagainya, jangan nak dikira besar ataupun kecil, tetapi keikhlasan dan juga usaha kita untuk membantu mereka yang di dalam kesusahan. Sewaktu saya melihat video ni dikongsikan di laman sosial, ramai juga yang berkata, oh, keluarga dia memang selalu memberikan bantuan. Ada juga yang berkata, oh, nampak sedap, saya pun rasa macam nak makan. Betul. Inilah sebenarnya keindahan dan betapa akrabnya, eratnya sebenarnya keluarga Malaysia di dalam setiap suasana ataupun setiap situasi musibah, ujian dan dugaan ini. Dan kita terus menjanjikan kepada anda daripada awal tadi, di mana kami akan ke lokasi yang berbeza-beza dengan pelbagai kisah yang berbeza-beza di sekitar kawasan yang dilanda bencana banjir. Dan ini ada satu kisah yang saya kira kita boleh kongsikan. Di mana seorang ibu telah bersalin di atas bumbung di Hulu Langat. Tapi kita akan bercakap dengan adiknya kerana Puan Nur Kamaliah, ibu yang baru bersalin ini agak kurang sihat. Ya, betul. Baik, kita bersama dengan adik Puan Nur Kamaliah iaitu Puan Rashidah Muhammad Johan yang kini berada di Hulu Langat. Selamat tengah hari, Puan.
Selamat tengah hari. Saya Rashidah binti Wak Johan. Okey, soalan pada Kamaliah baik, nak yang tanya. kami mangsa banjir. Bagaimana keadaan Puan Kamaliah sekarang ini setelah bersalin? Sekarang kakak saya dalam masih berpantang. Hari ini genap sebulan, 30 hari. Okey. Tapi sekarang dia berada di rumah abang saya. Kami baru dapat berita yang kakak saya sekarang paru-paru dia dah dah teruk. Baik. Teruskan. Dia sekarang sebab dia semput. So dah kena pakai gas. Doktor kata paru-paru dia dah teruk. Baik. Okey, mungkin Baby ni, ya. baby sekarang tengah demam. Okey, baik. Baik, Rashidah, mungkin kita nak tahu kisah bagaimana situasi banjir ni telah memberikan satu cabaran dan ujian amat besar kepada Nur Kamaliah tempoh hari. Saya tak dapat nak cerita. Cuma saya tak tahu nak cakap. Dan kami baru saja di Kaca TV berkongsikan tentang pemandangan ataupun visual di atas bumbung di sekitar Hulu Langat tu. Jadi mungkin bukan saja mengenai Nur Kamaliah tetapi keadaan penduduk di sana. Rashidah, boleh kongsikan dengan kami? Keadaan dekat sini memang sangat teruk. Kawasan kat rumah kami pun memang dah tak boleh masuk dah sekarang. Baik, faham. Okey. Sebab memang terlalu padat dengan jalan pun dah tak boleh nak jalan. Memang dah tutup lah. Okey. Keadaan memang sangat teruk. Dan Rashidah mungkin boleh kongsikan tempat sebenar sekarang yang Rashidah berada. Di mana sebenarnya lokasi? Saya sekarang berada di rumah saya yang banjir ni lah, rumah mak ayah saya. Kami dalam proses untuk membersihkan rumah lah. Okey, baik-baik. Dan adakah keadaan masih lagi kritikal ataupun dah mula menerima bantuan dan sudah mula terkawal, Rashidah? Keadaan masih kritikal sebab dekat rumah ni kita orang mak ayah tak berapa sihat. Jadi tak ada siapa yang membantu. Faham. Jadi dekat sini memang sekitar sini memang agak kritikal lah. Okey, dan Rashidah, pastinya ini adalah satu situasi yang tidak diduga langsung, satu situasi yang mencabar buat anda sekeluarga, terutamanya Puan Kamaliah yang telah bersalin. Tapi Puan Nur Kamaliah tadi dah berada di tempat yang selamat dah, Ya, betul. Alhamdulillah, okey. Tak tahu lagi dah sebab kalau keadaan dia teruk mungkin dia kena masuk hospital lah. Okey, baik. Dan kami di WHI mendoakan yang terbaik buat Puan Kamaliah, bayinya dan anda sekeluarga termasuklah penduduk-penduduk di sana ya. Terima kasih Rashidah. Jaga diri. Terima kasih kerana berkongsikan dengan kami. Okey, sama-sama. Terima kasih banyak. Itu antara situasi yang mungkin saya dan semua orang tidak boleh bayangkan bagaimana kalau ada seorang di rumah itu yang hendak bersalin. Sebab biasa bila banjir kita akan fikirkan orang tua, kanak-kanak, wanita yang bersalin. Dan ini antara kisah sebenar yang bila saya dengar saya dah meremang bulu Betul. Rasa sebab mendengar suara daripada Rashidah tadi. Okey, selain daripada itu juga tentang keprihatinan kami terus kongsikan di mana ada perkongsian di Facebook dan sebagainya mengatakan bahawa ramai yang kelihatan di lebuh raya, di jalan raya yang menarik bot-bot mereka menuju ke arah tempat-tempat yang dilanda bencana banjir ini. Jadi apa kata kita kongsikan keprihatinan ini. Kalau kita lihat keadaan di sini, begitu ramai rakyat Malaysia yang prihatin terhadap apa yang berlaku ketika ini. Dan di belakang saya ni, sekumpulan anak muda yang melakukan inisiatif mereka sendiri bagi membantu mangsa-mangsa yang masih lagi berada di dalam. Dan saya kira inilah satu semangat keluarga Malaysia yang ada untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita jaga kita. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Keprihatinan rakyat Malaysia dalam sama-sama menangani musibah dan situasi bencana yang melanda negara pada ketika ini sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Tanpa mengira agama, bangsa dan kepercayaan, semua pihak berganding bahu bagi memastikan penduduk yang terperangkap dalam musibah banjir dapat diselamatkan dan bantuan dapat disampaikan.
pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Antara yang mendapat perhatian ialah inisiatif yang dilakukan oleh sekumpulan anak muda dari Kuala Selangor yang membawa bot persendirian mereka yang digunakan untuk menangkap udang bagi membantu mangsa yang masih terperangkap di Seksyen 25 Taman Sri Muda Shah Alam. Saya dari Kuala Selangor, JT Kuala Selangor. Dah 2 hari jugalah sini. Kebiasaannya bot ni saya gunakan untuk tujuan hobi lah, memancing. Tapi bila ada keadaan yang mendesak begini, itu yang buatkan kami datang bantulah. Saya datang bantu di sini lah. Kami ni persendirian. So bila dengar kata macam kawasan yang terdekat ni ada yang ramai lagi yang terperangkap, dengarnya 1,000 lebih kan yang terperangkap tu. So kami pakat-pakat lah ni dengan kawan-kawan ni untuk datang membantulah sebab ramai yang tak dapat bantuan makanan dan ada yang terperangkap dengan anak kecil nak balik pun tak boleh kan, nak keluar kan. Itu yang buatkan kita orang datang lah untuk bantu. Semoga inisiatif yang dilakukan sebegini dapat diteruskan oleh seluruh rakyat Malaysia dalam membantu mereka yang memerlukan dan sedikit sebanyak mampu meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa yang terjejas. Ramai juga yang Fahrin telah mengambil inisiatif untuk membeli bot untuk turun padang bersama-sama untuk membantu. Dan kalau boleh kami kongsikan jugalah, ni kisah yang tular di media sosial juga. Seorang abang yang dipanggil Abang Azwan yang datang dari Melaka membawa botnya atas kereta dia. Betul. Dekat Shah Alam, dia datang, lepas tu dia pergi ke Puchong dan sekarang masa tweet ni dikeluarkanlah pergi ke Seri Muda untuk membantu. Dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan itulah kalau kita tengok tadi orang-orang mereka yang gemar memancing satu pasal hobi kini keluar membantu orang-orang yang ditimpa musibah banjir ini. Dan ini adalah antara ciapan Twitter yang kami kongsikan bersama anda. Inilah kisah Abang Azwan. Dan terima kasih kepada semua warga Malaysia, keluarga Malaysia yang sangat-sangat prihatin. Okey, baik. Antara kisah banjir ini juga adalah Fahrin, ramai ada juga yang rumah mereka dihempap oleh pokok dan sebagainya, tanah runtuh berlaku. Dan kini kita akan bersama dengan Puan Sinwati Iksan yang berada di Wangsa Maju. Hai, selamat tengah hari. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Sinwati. Selamat tengah hari. Ya. Okey, Puan Sinwati, mungkin boleh kongsikan dengan kita. Saya Puan Sinwati atau panggil Umi Sin. Saya daripada Sungai Penchala. Jalan Palimbayan, Sungai Penchala. Okey, baik Puan Sinwati, mungkin boleh kongsikanlah apa yang sebenarnya berlaku di rumah Puan dengan kata ada tanah runtuh di belakang rumah, jiran telefon dan sebagainya. Ya, macam ni. Pada malam 18 bulan Disember, pada kira-kira pukul 11 lebih, kami masa tu kami tak tidur. Selalu sebenarnya kami dah tidur dah. Lepas tu ada runtuh kecil di belakang bilik anak perempuan saya. Lepas tu suami saya menyarankan kami semua keluar daripada rumah, pergi ke rumah mak mertua yang di hujung kampung tu untuk bermalam di sanalah. Baik. Malangnya 15 minit setelah saya duduk rumah mak mertua, jiran telefon dia kata ada dentuman kuat di arah rumah saya. Dan saya pun kata tak apalah, mungkin dibumbung sahaja. Rupanya bila tengok adalah pokok durian yang menghempap bumbung kami. Dan masa tu pun saya kata tak apalah, mungkin boleh dibaiki. Tetapi bila awal pagi tengok keadaan tu memang ialah total loss lah. Okey, ini dan banyak selut-selut kat situ. Kami tak dapat ambil pun apa-apa yang ada, salah sepinggang kami. Tapi yang penting Puan Sinwati, saya kira sebenarnya nyawa semua keluarga tu selamat. Ya, syukur. Memang keluar awal tu. Mengganti kami daripada benda yang dunia ni kepada nyawa yang untuk kami bertaubat dan beribadah. Yang akan datang. Kalau lewat 15 minit itu nyawa anda dalam bahaya. Baik.
Puan Siti Wati mungkin boleh kongsikan sekarang ni macam mana? Dah mula untuk membersihkan, boleh masuk ke jalan masih lagi tak ditutup? boleh. Buat masa ni dalam kawalan bomba dan polis. Kami tidak dibenarkan. Okey, Baik, dan terima kasih Puan Siti Wati atas perkongsian dan kami harapkan Puan Siti Wati, keluarga dan juga semua penduduk sana selamat dan segala urusan berjalan dengan lancar. Terima kasih Puan Siti Wati. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jaga diri. Atas perhatian semua. Ya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian, tapi bukan untuk saya saja, sebenarnya untuk Penduduk. sekitar penduduk sekitar sini yang menghadapi masalah yang sama. Okey, Terima kasih Puan Siti Wati. Jaga diri Puan Siti Terima kasih Wati. sama-sama. Baik Fahrin, itu antara kisah yang sekali lagi saya tak boleh bayangkan situasi kalau macam itu berlaku. Itu pandangan daripada sudut drone daripada atas udara tadi memang sangat-sangat teruk. Tanah runtuh yang berlaku Itu antara risiko apabila hujan tanpa henti dan luar biasa yang berlaku. Kini kita ingin beralih pula kepada salah seorang lagi individu yang juga banyak membantu mangsa-mangsa banjir di dalam keadaan yang sangat-sangat genting dan kritikal ini. Betul. Tapi bab kata kita Sugi, mungkin kita kata banjir itu air naik sahaja, tetapi bayangkanlah segala ujian dan dugaan lain-lain yang berlaku, kekurangan makanan, minuman, kerosakan yang saya kira terlalu besar nak dinilaikan sebenarnya. Termasuk Fahrin, keadaan mental mereka. Mereka pastinya kanak-kanak, dewasa semuanya akan mengalami stres, trauma dan sebagainya yang akan mengambil masa untuk mereka pulih. Baik, kita akan bersama dengan Simran Kaur yang juga antara sukarelawan yang telah membantu semalam di Seri Muda. Selamat tengah hari Simran. Selamat tengah hari semua, apa khabar? Okey, baik. Simran sekarang ni berada di Seri Kembangan, betul? Ya, betul. Saya berada di rumah saya hari ini. Okey, semalam telah menjadi salah seorang sukarelawan di Seri Muda. Mungkin Simran boleh kongsikan apa sebenarnya yang membawa Simran ke Seri Muda semalam? Okey, so sebenarnya saya mengambil update dari Facebook dan TikTok tentang keadaan di Seri Muda yang affected yang sangat-sangat terjejas kerana banjir ni. So pada pukul 4 pagi hari sebelum semalam, saya tengok mereka masih lagi perlukan bantuan makanan dan banyak orang lagi terkurung lagi dekat rumah sana sebab paras air banyak lagi. So tak ada siapa boleh turun lagi. So kebanyakan family ada lagi dekat rumah dekat sana. So saya pun berbincang dengan family dan kita membuat keputusan untuk memberi bantuan kepada mereka. So pagi seterusnya kami membeli makanan halal daripada restoran dan membeli roti, membeli ubat-ubatan dan pakaian, tudung untuk kawan-kawan Muslim kita dan kita pun bergegas ke sana dan beri bantuan. Okey, baik. Dan kalau kita lihat, mungkin hari ini ada sebarang perancangan lagi ke Simran untuk menziarah ke tempat-tempat yang dilanda banjir ni? Ya, hari ini kita menderma roti kepada Gurdwara Said Petaling Jaya. Sebab Gurdwara Said yang sokong agama Sikh tu, dia akan menghantar makanan kepada pusat-pusat perlindungan. So mangsa-mangsa banjir yang ada dekat pusat-pusat perlindungan dekat sana, mereka akan diberi makanan. So kita telah menghantar roti sebanyak 300 keping hari ini. Okey, baik. Dan Simran, kalau kita lihat kan Seri Muda semalam pun air masih belum lagi surut sepenuhnya. Jadi masa awak nak memberikan bantuan ni, bagaimana misinya telah mengambil tempat? So nasib baiklah sebab kita datang dengan 4-wheel drive, so dengan Hilux, so kita boleh je masuk dalam sana dan secara surprise kan ada 3 orang muda dekat sana. Mereka dari NGO sebenarnya, mereka ada boat sendiri. So mereka nak menghantar makanan terus kepada rumah-rumah dalam, mereka nak masuk dalam tu. So kita menolong mereka datang dengan kita sebab kereta mereka tidak boleh masuk. Sebab hanya 4-wheel drive saja boleh masuk sana. Sebab paras air naik lagi, so kereta biasa tidak boleh masuk dekat area sana. Simran, kita pun menolong mereka dan memberi setengah daripada makanan tu kepada mereka supaya mereka boleh menghantar. Dan setengah lagi kita beri kepada pusat pengguna Islam sebab mereka pun ada boat sendiri. So mereka pun menghantar makanan. Simran, kami ingin mengucapkan tahniah syabas, terima kasih di atas semangat dan keprihatinan anda
Semoga semangat ini berterusan dan menjadi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Simran. Jaga diri. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua. Okey, baik. Sugi, Farid, ya. saya rasa cukup berbangga, terharu dengan semangat keprihatinan rakyat Malaysia sebenarnya, Sugi. Betul, Farid. Dan ini satu lagi perkongsian yang kalau boleh saya nak kongsikan. Silakan. Di mana di Twitter, Munir telah berkata, kalau nak air minum bersih, datang rumah aku. Tahu orang Padang Jawa ke mana-mana je lah. Tapi kena ada botol besar kalau nak ambil banyak. Ini tengok keprihatinan. Benda kecil Benda jadi, kecil. Mungkin lagi kita benda kecil kadang-kadang. Tapi mereka yang tak minum air untuk 2 hari, 3 hari. Ini adalah sesuatu yang besar buat mereka. Baik, kepada penonton-penonton wanita hari ini, keprihatinan kita berterusan. Nama kita berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di WHI dan dalam segmen Tajaan bersama Pharma Niaga hari ini kita bersama dengan Puan Azlina Al-Jeffrey selaku Timbalan Pengurus Besar Paradigm Industri Sendirian Berhad. Selamat datang Puan ya. Baik Puan, seperti mana yang kita tahu madu kelulut ni kaya dengan antioksidan, mineral dan juga vitamin. Jadi mungkin Puan boleh terus kongsikan dengan penonton dengan memperkenalkan dahulu Arnia madu kelulut ini. Terima kasih Sugita. Pharma Niaga baru keluarkan produk kami yang terbaru iaitu Arnia Madu Kelulut. Ia adalah produk Pharma Niaga Naturals di mana Pharma Niaga Naturals adalah salah satu daripada division Pharma Niaga Berhad. Dan Arnia adalah daripada madu kelulut yang dihasilkan daripada ladang-ladang yang terpilih di Malaysia dan ia melalui proses yang sangat ketat di mana kami ingin memastikan ketulinan, keaslian dan kualiti Arnia madu kelulut ni terjamin untuk semua pengguna-pengguna Arnia. Baik. Dan Arnia dia lebih likat, mudah disimpan di dalam suhu bilik dan juga ia rasa sangat sedap. Okey, sangat sedap. Okey, tapi Puan dekat depan saya ni sekarang ni ada botol yang berwarna kotak yang berwarna biru dan hijau. Apa perbezaan kedua-duanya Puan? Okey, yang warna biru ni dia adalah Arnia multiflora, yang mana yang warna hijau ni adalah Arnia monoflora. Kedua-dua khasiat madu tersebut adalah sama kerana ia kaya dengan antioksidan, antibakteria dan vitamin dan mineral yang dapat membantu meningkatkan imuniti badan. Dan perbezaannya adalah daripada segi nektar di mana madu kelulut tersebut dihasilkan iaitu nektar untuk multiflora, ia adalah daripada nektar pelbagai bunga, manakala monoflora akasia pula adalah daripada nektar pokok akasia di mana ladangnya mempunyai lebih daripada 80% pokok akasia. So dia actually very limited lah. So dan rasanya juga berbeza. Multiflora sebab dia daripada pelbagai bunga jadi dia masam-masam manis. Dan monoflora akasia pula dia rasa manis dan ia lebih konsisten daripada satu batch dan satu batch yang lain sebab dia hanya daripada satu sumber iaitu pokok akasia. Dan kami mempunyai 2 saiz iaitu 265 gram dan 60 gram. Jadi pengguna yang ingin merasa kelainan Arnia boleh cuba yang 60 gram tu. Okey, baik. Dan Puan, apa mungkin penonton juga tertanyalah, okey, apa yang membuatkan Arnia madu kelulut ni berbeza dengan madu-madu lain di pasaran? Okey, Arnia madu kelulut ni sangat unik kerana kandungan airnya dikurangkan di bawah 22% supaya kami ingin memastikan kesegaran madu tersebut dan ia mengikuti standard Malaysia MS2683. Dan disebabkan kandungan air ni kurangkan 22%, jadi ia lebih madu, lebih likat, rasanya sedap dan kami dan boleh disimpan di room temperature lah, suhu bilik. Dan Arnia madu kelulut ni dia mengandungi gula semula jadi rendah gliksemik iaitu trihalulose di mana secara saintifiknya dapat trihalulose ni dia memperlahankan kenaikan gula dalam darah. Dan saintis juga mendapati madu kelulut ni gula trihalulose ni adalah gula yang unik yang hanya ada pada madu kelulut sahaja. Dan tak ada lagi di belum lagi ditemui lah di madu-madu yang lain. Dan amalan penghilangan kami adalah di bawah amalan penghilangan baik iaitu Good Manufacturing Practice yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan produk kami juga halal. Pensijalan kami adalah dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan
pengguna-pengguna tak perlu ragu kerana kualiti dan spesifikasi kami mengikut standard Malaysia MS2683 iaitu spesifikasi untuk madu kelulut. Okey, baik. Tapi kan Puan, siapa yang sebenarnya boleh mengamalkan pengambilan madu kelulut ini dan bagaimana pengambilannya? Ia boleh diambil oleh semua lapisan umur. Malah bayi seawal 1 tahun juga boleh mengamalkan madu kelulut kerana ia sangat bermanfaat dan dia boleh jadikan penawar untuk membantu penyakit lah basically sebab dia kaya dengan antioksida dan bakteria untuk meningkatkan imuniti badan. Dan pengkaji kelulut mendapati sesudu Arnia waktu pagi sebelum makan sarapan pagi, dia bukan sahaja bermanfaat daripada segi kesihatan, ia juga dapat membantu sistem penghadaman dan keremajaan kulit. Wow, keremajaan kulit ya. So you look beautiful. Wow, okey, baik. Dan Puan, mungkin pengguna juga tertanyalah di mana mereka boleh dapatkan produk ini dan mungkin harapan Puan bagi pengguna-pengguna Arnia madu kelulut ini. Madu kelulut boleh hubungi kami Arnia di talian yang tertera di kaca TV iaitu 017 282 8595 atau membelinya secara online di Shopee, Lazada, PG Mall dan My Aeon dan Royal Pharma dan juga 64 cawangan Aeon wellness di seluruh Malaysia dan Aeon supermarket yang terpilih dan juga di farmasi-farmasi yang terpilih seperti Healthlane, AA dan Caring. Kami sekarang tengah menggiatkan untuk menambahkan pengedaran kami lah basically. Dan ikuti laman sosial kami di www.arnia.my dan juga laman sosial kami di Arnia Madu Kelulut, Instagram dan Facebook Arnia Madu Kelulut. Dan harapan kami supaya Arnia dijadikan amalan harian kerana ia mempunyai banyak manfaat. Jadi amalkan Arnia secara konsisten, anugerah terbaik alam, #madu tanpa ragu. Okey, dan seperti mana yang Puan Azlina dah kongsikan, untuk lebih maklumat yang lanjut anda bolehlah layari laman web di mana www.arnia.my dan juga laman-laman sosialnya. Instagram dan Facebook Arnia Madu Kelulut. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Azlina atas perkongsian yang cukup terperinci mengenai Arnia Madu Kelulut ini. Baik, terima kasih. Dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Fahrin Ahmad. Wanita hari ini, wanita hari ini. Ada beberapa perkara lagi yang kami ingin kongsikan, antaranya yang peri pentingnya untuk kita terus menjaga kesihatan, dan ini suatu perkongsian di mana bersenam dan melakukan aktiviti riadah merupakan tips untuk menjaga kesihatan dan mengekalkan tubuh badan yang cergas. Dan selain itu, pengambilan makanan yang seimbang juga penting dan perlu diutamakan. Optifast merupakan makanan tambahan rendah kalori yang membantu anda mendapatkan berat badan ideal serta sesuai dijadikan sebagai makanan gantian individu. Optifast mengandungi keseimbangan ideal nutrien penting seperti karbohidrat, protein dan mikronutrien yang bantu mengawal berat badan. Jadi kunjungi kaunter farmasi untuk maklumat lanjut dari ahli farmasi dan layari laman sesawang www.optifast.my untuk menonton video kejayaan Chef Zam dan ramai lagi dalam misi mengurangkan berat badan. Itu dia Optifast. Okey, Fahrin, sebenarnya saya nak memberikan awak peluang untuk berkongsi tips turunkan berat badan ke? Bukan. Okay. Berkongsi berita gembira. Ini momen yang cukup manis buat salah seorang pengacara kami, Uyaina Arsyad. Dia diam-diam. Kalau saya ada bunga mangga, ada kompang, saya dah main sekali dah. Okey, tahniah kami. Keluarga WHI ingin ucapkan kepada Uyaina Arsyad yang telah sah bergelar isteri kepada Raja Syahiran. Dan insyaAllah kalau kami bersambutan, kami akan bersama dengan beliau esok. Tetapi sebelum menutup siaran pada hari ini, saya ingin kita berkongsikan sedikit mengenai amaran hujan berterusan waspada di sekitar Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, iaitu daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama. Jadi berjaga-jaga dan tidak kira di mana juga anda berada, dan kami harapkan semua misi menyelamat dan memulih terus berjalan dengan lancar dan juga selamat untuk kita semua. Betul tu Fahrin. Dan WHI akan kembali esok dengan topiknya musibah membawa hikmah. Jadi di mana juga anda berada, seperti yang Fahrin dah ingatkan, jaga diri. Sukarelawan juga turut harus jaga diri anda ya. Okey, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini
Bekerja, mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut